Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Wanita. Yang saya hormati, Yang Bahagia Datin Sri Ismailiza, Penaung Puspanita Cawangan KPKT, Datin Resni, Puan Salina, Datin Nuraini, Puan Azrini dan semua warga Puspanita KPKT yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, minta maaf hari ini dah selalu sangat sebut tuan-tuan ni. Tapi kita kata hari ini sempena Hari Wanita. Puan-puan, hari ini kita akan membuat satu demo berkenaan dengan pembuatan baja organik bagi tanaman, bunga-bungaan dan sayur-sayuran. Kenapa kita pilih demonstrasi ini ataupun demo pembuatan baja organik ini? Kerana sebenarnya kita sebagai wanita hebat, kita perlulah menyokong dasar kebun komuniti yang telah dilancarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita akan menyokong kepada jemari hijau. Saya percaya orang kata green fingers, jemari hijau. Ramai yang kata, oh doktor, saya bukanlah orang yang pegang jemari hijau ni. Tidak. Semua orang mempunyai jemari hijau, green fingers. Kenapa? Sebab tumbuhan hanya perlukan 3 perkara sahaja, iaitu air, cahaya matahari dan nutrien. Kekurangan nutrien inilah yang akan menyebabkan pokok kita tidak berbunga, tidak berbuah atau tidak menghasilkan hasil yang bagus. Jadi, tujuan saya pada hari ini adalah untuk membantu kita semua wanita hebat di luar sana untuk kita meningkatkan taraf ekonomi kita dengan membuat tanaman sendiri. Ini adalah tanaman di rumah supaya kita dapat menghasilkan hasil untuk makanan anak-anak dan keluarga kita, dan pada waktu yang sama kita menghias keindahan rumah kita. Dan kita cuba kurangkan penggunaan baja kimia. Itu yang paling penting puan-puan. Baiklah. Oh, lupa nak kenalkan diri. Saya Dr. Mazifah daripada Jabatan Landscape Negara. Susah sikit nak sebut nama saya. Jadi, puan-puan boleh panggil saya Dr. M. Dan bersama saya pada pagi ini adalah penolong arkitek landscape Puan Rashikin, atau nama comel dia Puan Tikin. Okey. Baiklah, puan-puan. Hari ini saya akan berkongsi dengan puan-puan bagaimana untuk membuat baja organik. Kita akan buat 6 resepi. Okey? Bahan-bahan yang digunakan amat mudah. Pertama, pisang. Tapi ini pisang ya. Tapi apa yang kita perlukan hanyalah kulit pisang. Kenapa kulit pisang ya, puan-puan? Sebab pisang ni memang saya tak perlu ceritalah kebaikan dia untuk puan-puan. Tetapi kulit pisang ini mengandung 62% kalsium. Okey? Kenapa kalsium? Kalau tuan-tuan dengar, dalam nutrien yang paling penting, NPK, K adalah stand for calcium. Jadi, untuk pokok kita berbunga, berbuah dengan elok, perlukan kalsium yang tinggi. Dengan adanya guna kulit pisang sahaja, kita akan dapat menghasilkan baja mempunyai kandungan kalsium yang tinggi. Okey. Kedua adalah telur. Saya percaya kan ini makanan utama kita lah. Saya lah, kalau bukan puan-puan, saya mesti ada dekat dapur saya. Jadi, kita cuma perlukan apa puan-puan? Kita hanya perlukan kulit dia sahaja. Kenapa? Kulit telur ni tak ramai orang tahu, dia mengandungi 95% kandungan kalsium. Jadi, buat apa kita membazir duit kita untuk membeli baja kimia? Okey? Dan bahan ketiga, gula merah. Okey? Gula merah ni kalau tak silap saya tak sampai RM2 lah, puan-puan. Okey? Puan-puan boleh guna. Kalau yang tanya saya, boleh ke guna gula biasa doktor? Okey. Jawapannya, kalau boleh guna gula merah. Tak apa puan-puan, tak rugi apa pun. Lepas ni puan-puan boleh buat onde-onde. Ya? Dengan gula merah ni. Okey? Dan akhir sekali yang kita perlukan adalah air. Okey, jika puan-puan baca apa-apa juga untuk pembuatan baja organik, biasanya kita menggunakan air tanpa klorin. Jadi, kita akan gunakan, kalau puan-puan ada air koko, gunakanlah. Ada penapis, air bertapis, gunakanlah. Tapi, puan-puan jangan risau. Kalau katalah, doktor saya tak ada, memang betul saya cuma ada pipe aja kat rumah, gunakanlah puan-puan, tak ada masalah ya. Cuma saya kata adalah lebih baik menggunakan air tanpa klorin. Okey, dengan 4 bahan tersebut,
saya akan menunjukkan kepada puan-puan cara bagaimana membuat resepi. 6 resepi. Ini janji saya. Resepi pertama. Menggunakan kulit telur, kita akan menghasilkan 2 resepi. Pertama, puan-puan ambil je kulit telur. Oh, saya lupa. Kulit telur ni mesti dibersihkan dahulu ya puan-puan. Dan dikeringkan supaya tak berlendir. Puan-puan ambil je kulit telur ni dan ramas. Jangan takut, jangan risau kalau puan-puan rasa takut tercocok tu, pakailah sarung tangan, tapi tak ada masalah. Kita cuma gaulkan begini secara kasar. Okey. Apa istimewanya? Kulit telur kasar ni. Okey. Kikin tolong bantu saya bagi serai. Okey, saya gunakan serai. Sebab apa tuan-tuan? Selain daripada baja, ini adalah cara ataupun kaedah yang terbaik untuk kita menghalang siput dan lintah bulan daripada makan kita tumbuhan kita. Jadi cara dia, kenapa saya pilih serai? Sebab selalu ya puan-puan, inilah yang bila kita petik serai, serai pula, dah salah, pandan. Okey, bila kita petik pandan ini, selalunya siput akan suka duduk dekat celah-celah daun ni ya puan-puan. Jadi, apa yang kita buat, kita hanya tabur kan kulit telur yang kita ramas secara kasar-kasar ni di sekeliling tanaman. Kalau ada pasu, kita pilih pasu. Kalau pokok puan-puan berada dekat tanah, letak di dalam bulatan. Okey, sebab apa? Siput tak akan suka cengkerang ni. Dia akan melukakan badan siput. Okey? Oh, sorry lah. Orang memang kata badan, tapi sebenarnya kalau sains, dia tak sebut badannya puan-puan. Nanti kalau tak, anak puan marah saya pula. Okey, tapi untuk mudah faham, dia akan melukakan badan siput. Sebab tu siput tak suka. Okey, jadi kalau puan-puan kat rumah ada masalah berkenaan masalah siput, gunakanlah kaedah ini, resepi ni ya. Telur yang kita hancurkan secara kasar. Okey. Kedua, ini saya alihkan sikit. Kedua adalah telur juga, kulit telur, tetapi kita blender kering. Kalau puan-puan tak ada blender, pakai lesung batu tu tumbuk sampai halus, menghasilkan bentuk begini. Hablo. Ya? Jadi hablo begini ya. Dan okey, ini paling bagus sebab kulit telur tadi saya kata 95% kalsium. Dan pokok yang paling suka adalah pokok ros. Okey, cara dia macam mana puan-puan? Puan-puan ambil sudu, pakai sudu lah paling mudah. Kita buat lubang. Ya, kita buat lubang di sini. Mungkin kita buat 3 lubang. Dan kita masukkan, ya, nampak tu? Kita masukkan serbuk kulit telur kita. Okey, tutup semula. Ini adalah salah satu daripada bentuk kita panggil slow release fertilizer. Maksudnya apabila kita telah letak serbuk telur tadi tu, kita siram dan dia akan masuk ke dalam tanah. Ini amat penting untuk akar. Jadi dengan penyerapan tu, kalsium yang tinggi akan membantu pembungaan. Jadi harapnya orkid kita ataupun bunga ros, sebab dua pokok ni memang suka sangat kepada kalsium tinggi, orkid dan bunga ros. Bunga ros kita akan berbunga. Ni saya harap lagi seminggu berbunga lah dia puan-puan, dan harapnya banyak lagi lah bunga akan tumbuh. Okey, selesai dengan demo untuk cengkerang ataupun kulit telur. Kita pergi kepada resepi yang ketiga. Resepi ketiga hanya menggunakan kulit pisang. Okey, di sini. Okey puan, bila puan-puan buat kek pisang, buat pengat pisang ni, saya nak buat pengat pisang petang nanti. Okey, jadi saya ambil pisang ni, saya masuk dekat tapel lah. Di petang nanti saya buat pengat pisang. Apa yang kita perlu adalah kulit pisang sahaja. Daripada puan-puan buang, kita potongkan dia
secara nipis. Okey, halus-halus. Okey. Okey. Satu kulit pisang ini, mungkin kalau kita ada pasu yang kecil macam tadi yang saya tunjuk, boleh mendapatkan 2 pasu. Maksudnya boleh membaja untuk 2 pasu. So, kat sini pisang ni tadi, sebenarnya pisang dia bagus untuk jenis sayur-sayuran. Saya gunakan kunyit kita. Okey. Kita cuma letak di bahagian atas dia. Okey. Jadi, kulit pisang ini akan kompos. Dia secara natural dia akan kompos. Tapi kemungkinan dia akan mengambil masa 1 minggu untuk betul-betul dikompos. Jadi, satu lagi kaedah yang saya cadangkan, ni kalau malas raya puan-puan, satu lagi kaedah yang saya cadangkan lagi bagus adalah kita keringkan dahulu, kita potong kulit pisang tadi tu, tapi dalam bentuk saiz begini puan-puan. Dalam saiz besar begini, dan kita keringkan. Okey, saya minta maaf ini sebab akhir-akhir ni hujan selalu, jadi tak cukup kering. So, apabila telah menjadi kering, kita blender keringkan dia. Kita akan menghasilkan satu bentuk begini. Okey, patutnya dia akan lagi berkirai, tapi ini sebab dia agak moist, agak basah, kandungan kelembapan dia masih tinggi. Jadi dia masih berkumpal. Tapi inilah yang paling bagus untuk kita letakkan. Saya gunakan pok cili saya. Okay, pok cili ni dah nak hampir buah dah. Dah buah dah pun. Harap-harap dengan pertambahan ini, dia akan meningkatkan lagi buah dia. Sama juga seperti tadi, sebab kita menggunakan kaedah pembajaan secara lubang. So, kita buat lubang di tanah. Okay. Dan kita letakkan baja kulit pisang kita. Okey. Okey. Ini sebenarnya puan-puan, pembuatan baja kulit pisang ni sangat senang. Sebab apabila puan-puan dah buat, dia boleh tahan lama. Keringkan, dah boleh tahan selama sebulan, 2 bulan. Jadi, pembajaan seminggu sekali. Okey, tak ada masalah. Dan ini lebih bagus daripada kulit pisang yang kita tabur. Sebab kulit pisang yang kita tabur biasanya ini tertutup, lagi bagus. Okey, jadi kalau rumah apartmen, saya cadangkan penggunaan kaedah ni. Okey. Okey, thank you. Ini adalah satu lagi. Ini satu lagi yang best puan-puan, iaitu kita menghasilkan baja cecair. Kaedah dia macam mana puan-puan? Tadi, pisang tadi kita potongkan dia. Biasanya kalau satu bekas begini, kita hanya guna 3 biji pisang berangan. Ini pisang berangannya puan-puan, tapi jangan salah sangka, apa-apa jenis kulit pisang boleh. Okey, buat masak pisang kapuk ke, pisang abu ke, pisang tanduk ke, semua boleh. Okey, kita potongkan dalam 3 biji pisang. Kulit pisang ni tak cukup, kita ambil satu lagi. Dan kita masukkan di dalam satu bekas. Senang je puan-puan, beli je bekas ni RM2. Kalau puan-puan dekat rumah ada jug yang tutup, janji dia bertutup. Boleh guna ya. Dan kita masukkan air. Sangat mudah dan sangat senang. Okey, sampai ke paras sini, paras leher dia lah. Okey, mungkin tolong ambil air. Thank you. Okey, dan kita simpan bekas pisang yang kita dah campur dengan air tadi selama 3 ke 5 hari. Hasilnya puan-puan akan dapat begini. Ini adalah air pisang yang saya telah rendam selama 3 hari. Okey. Selepas puan-puan dapat begini,
Okey, memang ini biasa ya puan-puan, dia nampak macam berbuih sikit. Ya, okey. Dan kita akan tapiskan dia. Okey, kita tapiskan dia. Okey. Air inilah sebenarnya puan-puan, air baja kulit pisang. Okey, air baja kulit pisang. Dan tumbuhan berbunga yang jenis annual begini, ni Japanese roses, sangat suka. Okey, so puan-puan siram sahaja. Okey, siram sahaja kepada pokok ros kita. InsyaAllah dia akan berbunga dengan lebat. Ini kandungan baja ni amat mudah. Kita boleh simpan dan bila kita buat begini, dia boleh guna untuk masa 5 hari. Okey? Dan akhir sekali, ni yang ke-5 dan akhir sekali adalah yang ke-6. Di mana saya janjikan pada puan-puan, yang ke-6 adalah yang terbaik. Okey? Jadi, dengan 4 bahan tadi, kita perlukan kulit pisang lagi sekali. Okey. Okey, dalam kuantiti 3 sahaja. Kalau puan-puan guna pisang emas, pisang lemak kecil-kecil, jadi tambahlah kuantiti tersebut. Ini sebab saya gunakan pisang berangan. So, jadi kita hanya gunakan 3 sahaja. Kita potong juga. Okey, dan kita masukkan di dalam blender. Okey, kita masukkan semuanya dalam blender. Okey. Dan kita, ini bahan pertama. Bahan kedua, kulit telur. Ya, kulit telur dalam 3 biji kulit telur juga. Okey, kita hancurkan dululah sebab kita tak nak dia jadi masalah pula pada blender kita ni nanti. Dan bahan ketiga adalah gula melaka. Gula melaka, gula merah. Kalau gula melaka mahal pula ya puan-puan. Sorry lah, kadang-kadang dah silap dah ni. Okey. Gula pun dalam kuantiti 3 sudu. Okey. Akhir sekali, air. Okey, cukup dekat tu. Kiki tolong blender. Tak masuk. Tak apa Kiki. Okey, lagi sikit biar betul-betul dia masuk. Jadi, hasil bangkit tadi tu pun kita masukkan ke dalam bekas bertutup. Okey. Okey. Saya nak ceritakan kepada puan-puan apa istimewanya apabila kita mencampurkan gula merah di dalam baja organik kita. Okey, gula salah pula penutup ni. Mana penutup dia? Okey, gula merah ni sebenarnya dia bertindak sebagai mempercepatkan proses perebutan. Sebab kita nak menghasilkan baja organik, kita perlukan ejen perebutan. Tetapi, okey, ini tips daripada orang tua-tua. Okey, bila kita guna gula merah, dia akan menambahkan manis buah. Okey, dia menambahkan manis. Jadi kalau sebenarnya kalau tuan-tuan ataupun perempuan menghadapi masalah
pokok rambutan, katalah rambutan ke, mangga ke, kurang manis, taburkan gula merah dekat keliling batang pokok. Ni petua. Tapi untuk hari ni, kita buat baja cengkerang, kulit telur campur dengan kulit pisang yang memang mengandungi kandungan organik yang tinggi dan dicampur dengan gula merah lagi. InsyaAllah kalau puan-puan menanam spesies ataupun jenis tumbuhan sayuran yang berbuah, buah itu akan menjadi lebih besar dan lebih sedap. Okey, dengan itu kan puan-puan, selesailah 6 resepi kita. Okay. Saya harap saya akan berjumpa lagi puan-puan pada masa akan datang. InsyaAllah selepas ni jika ada peluang lagi, InsyaAllah saya akan kongsi pula dengan puan-puan berkenaan dengan cara pembuatan racun serangga secara organik. InsyaAllah. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.